Assalamualaikum, nama saya Nur Anis Fatini binti Syamsul Anwar. Nombor matrik saya ialah DF220088. Saya akan membentangkan mengenai abstrak. Peradaban alam Melayu telah lama menjadi kebanggaan orang Melayu dengan keunikannya dari segi budaya, sosial dan alam sekitar. Sistem politik dalam peradaban ini mempunyai ciri khas dengan kehadiran raja sebagai pemimpin negara. Sistem politik alam Melayu juga mengandungi adat istiadat dan hukum adat yang mengatur hubungan sosial antara rakyat dengan raja. Dalam sistem ekonomi, peradaban alam Melayu menggabungkan unsur pertanian, perikanan dan perdagangan sebagai sumber utama kehidupan. Oleh itu, kajian yang dijalankan secara kualitatif dan data sekunder ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peradaban alam Melayu mempengaruhi sistem politik dan ekonomi di Malaysia. Hasil daripada analisa ke atas kedua-dua sumber yang diperolehi, artikel ini mengenal pasti bahawa peradaban Melayu memainkan peranan penting dalam membentuk kedua-dua aspek iaitu dari aspek politik dan juga ekonomi. Hai, nama saya Asma Riza binti Muhammad Rizal, bernombor matrik DF220204 dan tajuk yang akan dibentangkan pada hari ini adalah Peradaban Alam Melayu dalam Sistem Politik dan Ekonomi. Menurut etimologi, perkataan tamadun berasal daripada perkataan Arab iaitu madana yang bererti membangun suatu kota, seseorang, sekelompok masyarakat yang mempunyai peradaban. Manakala perkataan lain yang dianggap sama dengan perkataan tamadun atau madana dalam bahasa Arab adalah Umran, Badarah dan Madinah. Manakala dalam bahasa Inggeris pula perkataan yang dikatakan hampir sama dengan tamadun adalah culture and civilization. Manakala menurut terminologi, tamadun adalah kemajuan sama ada kemajuan jasmani dalam bentuk fizikal atau kemajuan rohani dalam bentuk abstrak. Tamadun juga dikatakan adalah keadaan kehidupan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata tusila bagi seluruh masyarakat. Dalam kajian ini, masyarakat yang bertamadun atau mempunyai peradaban mempunyai ciri-ciri pertanian, sistem pemerintahan, agar ciri yang mewujudkan revolusi, madani dan kemajuan teknologi. Islam peradaban Melayu tidak dapat dipisahkan dari dasar keislaman petunjuk peradaban iaitu yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah dan yang kedua adalah umat Islam dan yang ketiga adalah pembuka jalan menuju kepada peradaban Melayu. Peradaban Islam memiliki ciri-ciri tertentu, sifat dan karakteristik yang berbeza dengan peradaban yang lain. Karakteristik ini iaitu universalitis, tauhid, seimbang dan moderat dan sentuhan karakter. Dengan karakteristik Islami tersebut, Islam peradaban Melayu dapat diterima di pelbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muizzuddin bin Azlizam dan nombor matrik saya ialah AP210512. Dan hari ini saya akan membentangkan latar belakang peradaban alam Melayu dalam sistem politik dan ekonomi. Baiklah, tamadun Melayu berasal dari Asia Tenggara kuno dan membangunkan institusi politik dan ekonomi di pelbagai wilayah antaranya Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan pulau-pulau berdekatan dan dipimpin oleh seorang raja atau sultan dan mempunyai suatu hierarki. Seterusnya, agama, khususnya Islam, memainkan peranan penting dalam sistem politik orang Melayu. Masyarakat mereka sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam yang membimbing pemerintahan dan norma masyarakat mereka. Orang Melayu juga mempunyai sejarah perdagangan tanah tamadun seperti China, India, Arab dan Parsi, iaitu dengan menjual barangan seperti rempah ratus, kayu, logam, kain dan kraf tangan. Seterusnya ialah ekonomi mereka bergantung kepada pertanian, peladangan, perikanan seperti beras, buah-buahan, rempah ratus, lada, kapas, kopi dan getah. Dan penggunaan shilling emas dan perak digunakan sebagai mata wang. Seterusnya, orang Melayu terkenal dengan kraf tangan mereka yang rumit yang mencerminkan warisan budaya mereka dan mempamerkan kemahiran mereka yang luar biasa. Kraf tangan ini menjadi bukti kreativiti dan ketukangan orang Melayu dan sangat dihargai di pasaran tempatan dan antarabangsa. Secara ringkasnya, konteks sejarah tamadun Melayu menunjukkan kepelbagaian budaya berhubungan perdagangan yang teguh dan pengaruh agama dan tradisi ke atas masyarakat mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Adisa Aziati binti Muhammad Asri, nombor matrik DF220184 dan saya akan membentangkan mengenai penyataan masalah dan objektif kajian bagi kajian ini.
Jadi, penyataan masalah bagi kajian ini adalah bagaimanakah peradaban alam Melayu mempengaruhi sistem politik dan ekonomi di Malaysia. So, objektif kajian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peradaban alam Melayu mempengaruhi sistem politik dan ekonomi di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Riki. Terdapat beberapa kepentingan kajian yang kami telah lakukan dalam kajian kami. Yang pertama adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang peradaban alam Melayu dalam sistem politik dan ekonomi. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang konsep peradaban yang merupakan suatu bidang multidisciplinary, iaitu berbagai aspek kemajuan yang dicapai oleh manusia sama ada dalam bentuk materialisme atau spiritual. Yang ketiga adalah untuk membantu pembaca membezakan peradaban Melayu dari dua aspek, iaitu politik dan ekonomi. Yang seterusnya, memperolehi nilai-nilai murni dan meningkatkan lagi adab dengan lebih baik bagi pembaca. Dan yang terakhir sekali, pembaca dapat mempelajari dengan lebih mendalam atau menambahkan ilmu sedia ada berkenaan peradaban alam Melayu melalui politik dan ekonomi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian sebagai perkara yang positif. Ya, Assalamualaikum. Saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Faris, nombor metrik AP 210098 dan saya akan bentang tentang metodologi kajian. Untuk metodologi kajian adalah satu penyelidikan atau kajian sebagai satu kegiatan yang mengumpulkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan persoalan kajian. Dengan itu, tujuan menjalankan kajian ini adalah untuk memperoleh jawapan melalui penggunaan satu langkah ilmiah yang sistematik dan saintifik. Okey, untuk kumpulan ini melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah lebih kepada untuk memperoleh data yang lebih tepat. Okey, untuk mendapatkan data daripada pendekatan kualitatif, kita orang menggunakan data sekunder. Data sekunder lah yang merujuk kepada maklumat yang dikumpulkan oleh individu atau pihak lain untuk tujuan dan bukan daripada kajian asal. Dan ia juga merupakan data yang telah dikumpul oleh pihak lain atau sumber lain seperti organisasi bukan kerajaan, laporan penyelidikan ataupun laporan statistik, jurnal akademik daripada sumber laman sesawang atau sumber lain yang telah mempunyai data tersebut sebelumnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Riki Rahman. Saya Muhammad Fahri Hakim Zulkifli, nombor metrik AP 210405. Okay, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian perbincangan dan perbahasan. Daripada hasil dapatan kajian yang telah dijalankan, kami mendapati peradaban alam Melayu memberi kesan yang signifikan terhadap dua sistem, iaitu sistem politik dan ekonomi. Saya akan menerangkan kesan apakah yang terlibat dalam sistem politik atau dikenal sebagai Kerajaan Melayu. Okay, kesan yang pertama ialah memberi kesan kepada adat dan tradisi. Adat dan tradisi memiliki peranan penting dalam menentukan keabsahan dan legitimasi kepimpinan. Sebagai contoh, Sultan memperoleh legitimasi kerana dianggap sebagai pewaris sah dari tradisi dan warisan peradaban Melayu. Kesan yang kedua ialah kesan terhadap kerajaan dan hierarki. Sistem politik Melayu didasarkan pada struktur hierarki yang kuat. Ianya mencerminkan nilai-nilai keagungan, kekuasaan dan keteraturan dalam peradaban Melayu. Kesan yang tiga ialah kesan kepada sistem feodal. Sistem ini menunjukkan kesan terhadap raja atau sultan berada di puncak hierarki sebagai pemimpin tertinggi. Ia juga mencerminkan
ketergantungan dan pertukaran sosial antara penguasa dan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat memberikan sumbangan dalam memberi dalam bentuk peti, kerja keras atau pelayanan kepada penguasa. Sebagai balasannya, penguasa memberikan perlindungan, keadilan dan bantuan dalam situasi tertentu. Kesan yang keempat ialah kesan kepada sistem kerajaan Melayu. Sistem ini mewujudkan kepimpinan monarki iaitu raja atau sultan memegang peranan utama sebagai kepala negeri dan pemimpin politik. Dan kesan yang terakhir ialah kesan terhadap adat dan hukum. Adat hukum memainkan peranan penting dalam pengaturan sistem politik. Prinsip adat digunakan sebagai panduan pembuatan dan keputusan politik, pemilihan pemimpin dan penyelesaian konflik. Hukum adat pula adalah untuk mengatur tata cara hidup dan norma perilaku yang patut ditakuti oleh masyarakat dan pemimpin. Sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Jafir Irfan bin Muhammad Syahak. Nombor matrik saya CP210091. So untuk perbincangan dan perbahasan kajian yang kami melakukan adalah berkaitan dengan sistem politik dan sistem ekonomi. So pergi kepada sistem ekonomi, dikatakan peradaban alam Melayu ini telah melibatkan berbagai bentuk sistem ekonomi sepanjang sejarahnya. Pada masa lalu, perdagangan maritim menjadi sumber ekonomi utama dengan rutin perdagangan yang menghubungkan Melayu dengan berbagai wilayah di Asia Tenggara. So ekonomi Melayu ini juga mencakup pertanian, perkebunan dan kerajinan tradisional seperti pengolahan tekstil, perak dan ukiran kayu. Sistem ekonomi Melayu ni sering kali didasarkan pada prinsip saling ketergantungan dan perdagangan yang saling menguntungkan antara komunitas di wilayah tersebut. So namun saat ini peradaban alam Melayu telah mengalami perubahan besar dengan kemajuan globalisasi dan modernisasi. So sistem politik dan ekonomi di wilayah Melayu sekarang terpengaruh oleh perkembangan global dan juga faktor-faktor eksternal di negara-negara tersebut. Pelbagai negara di wilayah Melayu memiliki sistem politik yang berbeza, mulai dari kerajaan konstitusional hingga republik. Begitu pula dengan sistem ekonominya yang telah berkembang menjadi ekonomi yang lebih beragam, termasuk industri pariwisata dan jasa. Kesimpulannya, peradaban alam Melayu dalam sistem politik dan ekonomi mencakup sejarah yang luas dan keragaman yang besar. Sistem politik dan ekonomi Melayu telah mengalami perubahan seiring waktu dengan pengaruh dari faktor-faktor internal dan eksternal. Untuk memahami lebih lanjut, penting untuk melakukan studi yang lebih mendalam tentang setiap negara dan masyarakat di wilayah Melayu. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafi bin Yaakob, nombor matriks AP210411, dan seterusnya saya akan meneruskan pembentangan di mana merupakan kesimpulan. Kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa pengaruh peradaban Melayu terhadap sistem politik dan ekonomi di Malaysia saling berhubung kait. Perkara ini dapat dibuktikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dapat juga disimpulkan bahawa peradaban Melayu memainkan peranan yang penting dalam membentuk kedua-dua aspek tersebut. Oleh itu, bagi memahami kedua aspek tersebut, kita kena memahami konsep politik dan ekonomi yang dipengaruhi oleh peradaban Melayu itu sangat penting. Dan keduanya kita harus memahami bahawa peradaban Melayu ini merupakan satu warisan yang telah berkurun lamanya sehingga hari ini. Dan oleh itu juga konsep politik ini harus difahami bagi kita mengetahui bahawa peradaban Melayu ini sebenarnya memberikan impak yang baik kepada dari segi politik. Begitu juga dengan daripada segi aspek ekonomi. Ianya memberi impak dan pengaruh kepada sistem ekonomi Malaysia. Contohnya, mengamalkan nilai-nilai yang saling membantu dan berdagang secara adil. Ini merupakan salah satu contoh peradaban Melayu yang memberi kesan terhadap aspek ekonomi. Oleh itu juga, saya ulang sekali lagi, ianya dapat disimpulkan bahawa pengaruh peradaban Melayu itu sendiri dan dari segi aspek politik dan ekonomi saling berhubung kait. Sekian, terima kasih.